warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak share lagi teknik belajar. Salah satu daripada teknik, tadi kita dah cerita satu teknik macam mana ilmu. Apa dia ilmu? Apa yang nak dipelajari dulu dan apa yang nak dipelajari kemudian. So hari ini teknik, saya nak ajarkan teknik macam mana belajar. Macam mana mengambil ilmu daripada seorang guru. Macam mana mengambil ilmu daripada seseorang. Ini semua boleh pakai. Pelajar-pelajar sekolah boleh pakai, pelajar ILKA boleh pakai, pelajar IPT boleh pakai. Jadi semua orang sebenarnya perlu ada kemahiran yang sama untuk menguasai ilmu. Kalau dulu kita selalu dengar orang kata, ilmu di dada. Ilmu penuh di dada. Maknanya ilmu tempatnya simpannya di dada ataupun hati. Hati itulah sebenarnya akal. Jadi sebenarnya ilmu kena simpan di dalam hati. Kerana sesuatu yang masuk ke dalam hati sukar untuk dilupakan. Itu dia punya tips. Jadi sebenarnya kita buat silap kerana kita letak ataupun kita mendengar ataupun kita mengambil ilmu daripada seseorang, kita menggunakan otak. Otak tak boleh simpan memori lama-lama. Dia akan lupa. Jadi tempatnya di dalam hati. Bila kita masuk dalam hati, masukkan dalam hati, kita akan rasa ilmu tu seolah-olah meresap ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya bila cikgu ajar kita, beri tumpuan dalam kelas, beri tumpuan semasa belajar. Jadi sebenarnya kita tak faham benda tu. Kita tak faham kemahiran tu macam mana nak dilaksanakan. Jadi saya share sikit, Saya tegaskan sekali lagi, ini semua adalah cuma pendapat peribadi saya. Siapa yang nak ambil, boleh ambil. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Siapa yang dah ada, teruskan pakai. Siapa yang belum ada, boleh cuba. Maknanya yang dikatakan memberi tumpuan itu ialah kita melihat dan kita buka pintu hati kita. Kita buka pintu hati kita untuk kesediaan kita menerima ilmu. Kesediaan kita menerima apa yang ada di hadapan kita. Sebab tu kadang-kadang ada perkara yang kita boleh ingat. Ada perkataan seseorang yang kita boleh ingat. Ada perbuatan seseorang yang kita boleh ingat. Kenapa? Itulah dalilnya. Macam mana benda tu masuk dalam hati kita. Dia jadi ilmu. Kerana apa? Kerana kita merasakannya. Kita merasakan seronok, suka, marah, sakit hati, dendam. Dia masuk dalam hati kita. Kita ingat dan kita tahu macam mana rasanya. Jadi ilmu tu macam itu. Dia masuk, kemudian bila kita amal, kita tahu rasanya. Praktisnya macam mana. Tapi ingat, ilmu hanya datang kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang menjaga adab, dan kepada orang-orang yang sedia untuk berkhidmat kepada orang yang memiliki ilmu. Bila ada dalam kelas, beri tumpuan. Macam yang saya katakan tadi, beri tumpuan tu buka pintu hati. Dengar, faham, masuk kepada cerita cikgu tu. Sehingga kita rasakan pemikiran kita ataupun hati kita bersatu dengan pemikiran cikgu. Di situ nanti kita dapat rahsia ilmu. Kita boleh baca pemikiran cikgu. Tapi ingat, benda yang mesti ditambah. Untuk menguatkan atau mempercepatkan benda tu berlaku. Ada orang kata ni bab kerohanian. Saya pun tak pastilah, saya tak pandai bab ni. Adab dan khidmat. Macam mana adab? Adab dengan guru. Adab dengan guru kena jaga. Adab dengan sekolah kena jaga. Jangan rosakkan barang-barang di sekolah. Jangan rosakkan harta benda sekolah. Jangan rosakkan barang-barang dalam kelas. Kena jaga kelas. Kena bersihkan kelas. Itu sebahagian daripada adab. Bila kita selalu dengan cikgu, kita khidmat dengan cikgu, kita akan dapat baca pemikiran cikgu. Kemudian bila kita dah ada dalam keadaan tu, bila cikgu bagi contoh, kita nak buat ujian, test ataupun kuis ataupun peperiksaan. Cikgu bagi tahu topik ni akan masuk. Jadi kita pun mula study kita belajar. Kita baca topik tu. Cikgu kata topik ni masuk. Jadi bila kita membaca topik yang cikgu beritahu tadi tu, kita mesti baca dan kita kena hadirkan cikgu tu. Kita kena hadirkan pemikiran cikgu tu. Jadi bila kita tengok, kita baca, kita akan dapat trace. Bahagian mana yang cikgu akan tanya? Soalan apa yang akan keluar? Kalau cikgu buat soalan isi tempat kosong, kita seolah-olah boleh tahu nanti perkataan ni cikgu akan keluarkan. Jadi itulah rahsia nak memiliki ilmu. Mesti kena dekat dengan orang yang memiliki ilmu, jaga adab dan khidmat kepada dia.
Jadi siapa yang paling banyak khidmat, dia akan paling banyak dapat ilmu. Okey, saya bagi contoh ataupun analogi mudah untuk faham. Okey, kalau kita tengok pelajar-pelajar atau siapa-siapa sahaja yang belajar ilmu agama. Okey, dia belajar dengan seorang guru, dia menadah kitab, dia jaga adab dengan guru dan dia khidmat dengan guru dia. Okey, bila lama kelamaan selalu dia dalam keadaan macam tu, jadi dia nanti akan bersifat seperti gurunya. Tu pentingnya memilih guru. Kalau kita nak anak kita atau diri kita ada sifat-sifat baik, guru kita mesti memiliki sifat itu. Lama-lama dia akan bersifat dengan sifat gurunya itu. Lama-lama dia akan berkata-kata dengan perkataan gurunya itu. Dia seolah-olah kopi. Maknanya kita jumpakan berkawan dengan orang baik, berguru dengan orang alim untuk menjadikan diri kita seperti orang itu. Itu yang akan jadi nanti. Okey, saya bagi lagi satu analogi yang sebenarnya ilmu ni dah ada pada kita. Dah ada pada ramai orang. Dah ada pada banyak orang. Macam mana? Okey, contohnya hubungan antara kita dengan ibu bapa kita. Jadi kita selalu dengan mak bapak kita. Jadi sebenarnya kita tak perasan. Kita dah gunakan kemahiran dalaman kita tu sendiri terhadap ibu bapa kita. Jadi kalau berlaku satu masalah, berlaku satu perkara ataupun dalam satu situasi yang memerlukan kepada ibu bapa kita, kita seolah-olah dah boleh tahu. Ayah apa reaksinya? Apa katanya? Ibu apa reaksinya? Apa katanya? Macam mana kita boleh tahu benda tu? Macam mana kita boleh tahu pemikiran? Macam mana kita boleh tahu tindakan ibu bapa kita? Jadi sebenarnya kita dah bersatu pemikiran ataupun kerohanian dengan kedua ibu bapa kita. Sebenarnya itu penting. Jadi bila kita kata kita nak berkhidmat mak bapak kita, berkhidmat guru kita, cikgu kita, pensyarah kita, siapa je pun, mesti sampai kepada tahap itu. Baru dikatakan khidmat kita itu memenuhi kehendak dia. Kita dah faham pemikiran dia, apa yang kita buat semua sesuai dengan kehendak dia. Itu baru dikatakan kita orang yang bijaksana. Okey, lagi satu analogi mudah. Kadang-kadang ada orang yang tak biasa dengar ilmu ni macam pelik. Tak pelik pun. Lagipun dia cuma pendapat peribadi saya je. Okey, kalau pelik tak faham, abaikan je. Lagi satu analogi mudah saya beri antara seorang ibu dengan anak ataupun bayi yang baru lahir. Bila bayi ni baru lahir, dia tak pandai cakap. Dia tak pandai minta, tak pandai apa. Yang dia tahu menangis. Jadi hebatnya seorang perempuan ni, seorang ibu ni, bila dia dengar anak dia menangis, dia tengok anak dia, dia boleh tahu apa anak dia nak. Dia boleh tahu apa anak dia rasa. Kan? Bila kita tengok, oh ini lapar, beri makan, diam. Nangis lagi, tengok, oh ini kena tukar lampin. Nangis lagi, tengok, oh ini perut kembung. Macam mana dia boleh tahu? Macam mana kita boleh tahu? Macam mana kita seorang ibu boleh tahu benda tu? Tengok lagi, nangis lagi. Oh ini minta jalan pergi mall, pergi Ion. Minggu depan nangis lagi, pergi KFC. Sebab tu kita akan jumpa anak-anak kecil 2 minggu dah pergi Tesco, dah pergi KFC kan. Tu mak dia faham dia. Jadi kalau seorang lelaki, ayah, kita tak boleh faham kepada bayi kita tu, kita fahamlah mak dia. Nasib baik rumah saya dekat dengan Ion. KFC, Tesco pun dekat, nasib baik juga. Okey, so sekali lagi saya ingatkan, ini cuma pendapat peribadi saya. Jangan gaduh pula pasal hal ni Okey, setakat itu saja untuk kali ini. Jangan lupa follow and subscribe video saya untuk tips yang pelik-pelik. Kalau saya dapat ilham benda pelik-pelik, nanti saya akan share dengan tuan-tuan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.